Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, untuk video ni saya akan tunjuk cara macam mana nak jawab soalan tutorial awak. So, untuk tutorial awak ni ada berkait dengan topik 1 dengan topik 2. So, topik 1 soalan dia adalah awak boleh tengok pada soalan yang pertama. So, untuk tutorial 1 dia cakap sila jawab soalan di bawah. So, awak akan ada beberapa soalan dalam tutorial ni. So, saya akan tunjuk contoh satu dan awak akan jawab satu. So, awak akan buat sendiri satu. So, berdasarkan situasi, kita tengok pada soalan yang pertama. Soalan pertama ni related dengan topik yang pertama. Berdasarkan situasi tersebut, nyatakan populasi, sampel dan pemboleh ubah bagi kajian yang dijalankan. So, tengok situasi yang diberi. Situasi dia, Syafiqah ingin membuat kajian terhadap tahap kepuasan penduduk Kuala Terengganu membeli belah di pusat membeli belah KTCC Mall di Kuala Terengganu. So, dia memilih 100 orang pengunjung yang melawat ke pusat membeli belah tersebut. Sekarang ni, tugas awak adalah cari populasi, sampel dan pemboleh ubah. So, apakah populasi dalam kita punya situasi ni? Yang dalam kajian yang Syafiqah nak cari. Dalam kajian yang Syafiqah nak buat tu. So, populasi kita adalah penduduk Kuala Terengganu. Okey, kenapa kita ambil penduduk Kuala Terengganu sebagai populasi? Sebabnya penduduk Kuala Terengganu dalam kajian ni adalah keseluruhan kumpulan individu yang memiliki ciri yang sama ataupun kita panggil sebagai data yang kita peroleh daripada kumpulan ni. So, kan dicakap kat sini kita pilih 100 Syafiqah pilih 100 orang pengunjung di Kuala Terengganu, 100 orang pengunjung bagi penduduk Kuala Terengganu tu kan. So, penduduk Kuala Terengganu tu adalah kumpulan dia. Kumpulan di mana Syafiqah pilih sampel tu. Pilih orang untuk buat kajian. Okey. So, tu adalah populasi kita. So, sekarang ni awak just tulis je populasi ni adalah penduduk Kuala Terengganu. Okey, so untuk sampel pula, apa sampel kita? So, sampel untuk situasi yang Syafiqah nak buat kajian ni adalah 100 orang pengunjung. So, ni adalah sampel kita. Okey, so kenapa kita ambil 100 orang pengunjung? Sebabnya sampel 100 orang pengunjung ni adalah sekumpulan individu yang kita pilih untuk mewakili populasi dalam sesuatu kajian tu. Sebab tu kita ambil 100 orang pengunjung ni sebagai sampel bagi kajian yang Syafiqah nak buat tu. So, apakah pemboleh ubah dia? So, pemboleh ubah ni adalah ciri ataupun fenomena yang kita nak cari, yang kita nak jadikan tumpuan dalam kita punya kajian. So, Syafiqah nak jadikan tahap kepuasan membeli belah di pusat membeli belah KTCC Mall ni adalah sebagai dia punya tumpuan utama dalam kajian dia. Dia nak buat kajian pasal tahap kepuasan ni. So, tahap kepuasan tu adalah kita punya pemboleh ubah. So, jawapan dia adalah tahap kepuasan membeli belah. Okey, so tu jawapan dia. So, kat bawah ni, soalan yang seterusnya adalah satu kajian dijalankan bagi menguji tahap pengetahuan komputer bagi 50 orang pelajar di Sekolah Kebangsaan Cendering. So, untuk yang kedua punya situasi ni, awak buat sendiri. So, awak kena buat juga yang atas ni tau, bila awak nak hantar tutorial nanti. Okey, so kita tengok kepada soalan nombor 2. So, soalan nombor 2 dah masuk kepada topik yang kedua di mana kita kena kira untuk statistik, cara kita buat ujian seperti nak kira mode, mean, median, julat, variance semua tu. So, yang pertama kita tengok pada soalan nombor 2 ni. Okey, dia cakap berikut adalah skor markah peperiksaan matematik bagi 12 orang pelajar. So, dia bagi skor markah. So, 23, 17, 60, 32, 52, 46, 29, 38, 42, 92 ni, 46, 60 ni adalah dia punya skor matematik bagi 12 orang pelajar. So, soalan nak hitung mode, mean, median, julat, variance dan sisihan piawai bagi skor markah di atas. So, sekarang ni yang pertama soalan nak mode. So, macam mana nak buat mode? Mode ni adalah
data yang paling banyak kali berulang. So data apa yang paling banyak berulang dalam awak punya soalan ni? Awak tengok skor markah tu, apa yang paling banyak berulang? Awak cek 23 dia tak. So bila awak susah, awak akan dapat 60 dan 46 ni sebagai mode, sebabnya dia ada 2. Dia ada 2. 60 diulang 2 kali, 46 ada 2 kali. So kita punya mode 46 dan 60. Okey, so settle dekat mode. So mode macam ni je. Sekarang kita pergi kepada mean. So mean macam mana nak kira mean? Mean senang je. Sebelum ni saya dah ajar dah macam mana nak kira mean kan. So mean 23, awak tambah semua, lepas tu bahagi dengan, awak tambah semua data yang ada ni, lepas tu bahagi dengan jumlah data tu, jumlah data awak. So jumlah data awak 12 kan. So mula awak tambah dulu semua. 23, 7 tambah 17 tambah 60. Awak tambah je semua ni, 46, 29, 38, 42, 92, 46, 60. Lepas tu bahagi dengan 12. Okey, so settle kat sini. Dah siap yang ni, awak teruskan kira yang kat atas ni. 23 tambah 17, 60, 30 sampai ni. Kira dengan kalkulator, awak akan dapat 537. Jumlah yang atas ni yang awak kena tambah semua tu. Lepas tu awak kena bahagi dengan 12 lah. Lepas tekan je kalkulator, so awak akan dapat 44.75. So ni jawapan mean awak. So sekarang ni dah settle mode, dah settle mean. Kita pergi kepada median pula. So median, cara yang pertama nak kira median adalah awak kena susun dulu awak punya data. So daripada atas ni, awak susun daripada nombor kecil kepada nombor besar. Data skor kecil, skor besar. Maksudnya kita kena susun data kita secara menaik. So susun cara menaik dulu. Saya susun 17, 23, 29, 32, 38. 38, 42, 46, 46, 52, 60, 60, 92. Okey, so cara nak kira median macam mana? So awak dah susun dah. So lepas awak dah susun, awak kena tengok sama ada awak punya data ni, data sampel awak, bilangan N awak tu, bilangan data awak genap ke ganjil. So sekarang ni awak punya data adalah 12. So awak punya genap kan. So cara nak kira median yang genap adalah awak kena cari dulu data yang ke, awak kena cari data ke N bahagi dengan 2. So N awak adalah 12 tadi kan. So masukkan je data ke N. N adalah 12 bahagi 2. Maksudnya data yang kita nak kat sini adalah data ke 6. So data yang ke-6 awak kira kat mana data yang ke-6. Okay, saya ambil pen warna lain Okay, data ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ni data yang ke-6 awak. So data ke-6 awak dah dapat sama dengan 42. Lepas tu awak kena cari data yang ke, sekejap kena cari data yang ke N per 2 tambah 1. So akan dapat data ke 12 per 2 tambah 1. Akan dapat data yang ke 7. Lepas tu awak tengok data yang ke 7 dapat yang mana. So awak kira. Kira tadi kat sini yang ke 6 kan. So yang ke 7 sebelah dia lah. So dah dapat sebelah dia. Lepas tu iaitu 46. So sekarang ni awak dah dapat data yang ke-6 dengan ke-7. Awak dah dapat 42 dengan 46 ni kan. So kira je median sekarang ni. So median awak adalah sama dengan 42 tambah 46. Awak kena bahagikan dengan 2 sebab kita kena cari titik tengah dia. So awak akan dapat
88/2 sama dengan 44. Okay, so settle yang ni. Sekarang ni kita kena teruskan dengan pengiraan variance. Okay, so formula bukan variance. Sekarang ni settle yang median. Kita kena buat julat pula. So julat, So soalan seterusnya dia nak cari julat. So macam mana nak kira julat? Senang je. Kan tadi awak dah susun dah. Ingat tak awak kena ingat balik formula julat. Awak dah susun kan dah. Awak punya nombor ni, julat dia punya formula adalah nilai terbesar kena tolak nilai yang terkecil. So nilai yang terbesar kat sini adalah 92. Tolak dengan nilai yang terkecil iaitu 17 kat sini. Dan awak akan dapat sama dengan 75. Okey, lepas settle yang ni kita teruskan dengan variance. Okey, teruskan dengan variance. Ingatkan balik dulu, refresh balik formula bagi variance. Okey, ni formula variance. So sekarang ni formula dia adalah data tolak data yang ada tu, nilai yang atas ni, yang 17, 23, 29 tu satu persatu tu akan tolak dengan min yang awak ada. So min yang kita dapat kat sini adalah ni 44.75 ni. Lepas tu kita darab kita tolak dia, lepas tu nilai yang kita dah tolak tu kita kena kuasa 2. So mula awak buat macam ni. Data yang pertama tadi 17 kan. So 17 tolak dengan 44.75 kena kuasa 2. Lepas tu tambah dengan nilai yang kedua 23. 23 tolak 44.75 kuasa 2 tambah dengan 29, nilai yang ketiga ni. Nilai yang ketiga 29 tolak 44.75 kuasa 2 tambah dengan 32 tolak dengan 44.75 tambah dengan 38 tolak dengan 44.75 kuasa 2 tambah dengan 42 tolak 44.75 kuasa 2 tambah dengan yang ni lama sikit. So sekejap saya siapkan cepat-cepat. Okay, lepas tu 46. Jangan tertinggal satu pun dia punya bilangan tau. Sebab kalau contohlah awak tertinggal satu, awak punya pengiraan salah terus. So awak kena tengok, pastikan 46, 42, 46, 52, 60, 60 semua tu masuk sampai habis setiap data. So kalau ada 12 kali lah awak kena buat kurungan yang ni tolak dengan min, dia ada 12 kali. So kita teruskan. 2 tambah lepas 46 52. Oh, sorry. Lima puluh dua 60 tolak 40 4.75 kuasa 2 tambah dengan 60.44 75 tambah dengan 92 tolak 44.75. So awak dah settle dah sampai habis, sampai 92 ni. Sampai 92 baru awak kena bagikan dengan N. N tu jumlah data kita iaitu 12. So sekarang ni apa yang kena buat? Awak kena kira berapa kat dalam ni. Berapa kat dalam ni? 17 tolak 44.75 berapa, semua tu awak kena kira. Lepas tu awak akan awak kuasa 2 dia. So kita kira So kat sini awak akan dapat 2775 tambah dengan tolak negatif 27.75 ni adalah nilai bagi 17 tolak 44.75. Lepas tu 23 tolak 44.75
awak akan dapat sama dengan negatif 21.75. Lepas tu awak tambah lagi, awak kira je value yang awak tolak, kalkulator tolak semua. So awak akan dapat lah banyak nilai kat sini kan. So bila awak dapat nanti, awak kira, lepas tu awak kira pakai kalkulator semua ni, awak akan dapat sama dengan 9852.19 bahagi dengan 12. So 9852.19 ni adalah nilai bagi yang ni, semua ni yang kat atas ni. Lepas tu awak kira kalkulator lagi 821.02. So ni adalah jawapan bagi variance awak. So awak dah settle variance. Sekarang ni kita kena pergi kepada sisihan piawai pula. So saya teruskan kat sini. So sisihan piawai senang je. Sisihan piawai awak adalah, awak perlu buat punca kuasa bagi variance yang awak dapat kat sini. So ambil 821.02 ni. Lepas tu awak buat punca kuasa, awak akan dapat 28.65. Okay, so ni jawapan awak. So awak dah settle variance, awak dah settle sisihan piawai. So settle awak punya jawapan untuk soalan nombor 2. So sekarang kita teruskan dengan soalan, kita tengok untuk soalan nombor 3. So soalan nombor 3 ni saya tak ajar, awak kena buat sendiri. Kira ni latihan awak tau. Okay, so 3 ni buat sendiri. So sekarang kita tengok kepada nombor 4 pula. So awak tengok nombor 4. Soalan cakap jadual berikut menunjukkan skor bagi kumpulan murid dalam suatu kuis kimia. So dibagi skor, lepas tu dibagi bilangan murid. So kalau awak boleh, lepas tu soalan dia cakap hitung mode, mean, median, julat, variance dan sisihan piawai, bagi skor markah di atas. So sekarang ni soalan dia kalau tengok jenis data dia adalah jenis data tak terkumpul, tapi dalam bentuk jadual kekerapan. So awak buka balik nota ataupun buka balik video, tengok macam mana nak jawab soalan untuk data tak terkumpul bila ada jadual kekerapan. So sebenarnya apa maksud bilangan murid kat sini ni? Maksud soalan ni, saya explain dulu maksud soalan ni. Cakap ada sekumpulan murid ni dia buat kuis. So dia orang buat kuis. So untuk yang dapat markah 2 berapa orang, markah 3 berapa orang, markah 4 berapa orang, markah 5 berapa orang, markah 8 berapa orang, markah 6 berapa orang, markah 5 berapa orang, markah 6 berapa orang, markah 7 dapat berapa orang, markah 8 berapa orang. Okay, so sampai tu settle. Okay, so yang berapa orang ni adalah bilangan murid kan. So bilangan murid kat sini adalah sebenarnya adalah kekerapan. Okay, so bilangan murid ni adalah kekerapan. Okay, so sekarang yang pertama yang kena buat adalah tengok soalan dia nak suruh cari mode. So mode kita tengok yang paling kerap berulang. So macam mana nak tengok paling kerap berulang? Tengok dalam kekerapan yang paling tinggi, kekerapan dia mana? Data apa? So tengok kat sini 12 ni adalah kekerapan yang paling tinggi sekali. So data apa yang paling tinggi sekali adalah skor E6. So mode kita adalah sama dengan E6. So settle yang ni, kita pergi kepada min. So nak kira min macam mana? Disebabkan yang ni adalah data tak terkumpul jadual kekerapan. Dia ada jadual kekerapan. Jadi cara dia adalah awak kena 2 darab 3 tambah dengan 3 darab 5 tambah dengan 4 darab 6 dan seterusnya sampailah habis. 5 darab 8, 6 darab 12 tambah dengan 7 darab 7 tambah dengan 8 darab 3. So bahagi dengan jumlah data awak. So macam mana nak tahu jumlah data awak? Senang je, awak just kira je berapa jumlah bilangan murid ni, berapa jumlah kekerapan awak. So bila awak kira, awak akan dapat sama dengan 44. So daripada sini awak kira yang atas ni, awak akan dapat 230. Lepas tu yang bawah tetap 44. Kemudian nak cari min dia, awak guna kira je 230 bahagi dengan 44, awak akan dapat 5.23.
Okay. So settle 5.23 kat situ. Sekarang ni settle mean. Yang kedua dia nak apa? Dia nak median. So cara nak cari median macam mana? Memula kena tengok dulu. Kan kita bila untuk data tak terkumpul pun jadual kekerapan. Jadual kekerapan bagi data tak terkumpul, dia ada cara yang lain. Awak kena tengok data tu duduk ada dekat bahagian mana. Maksudnya data yang separuh tu ada pada bahagian yang mana. So memula macam mana awak kena cari dulu pada data yang keberapa median tu ada. So sekarang ni awak kena tengok, awak kena buat macam ni. Cari dulu. Disebabkan awak punya value ni adalah 44, awak punya bilangan data tu sama dengan 44, N kita adalah 44, dia adalah genap kan. So macam mana nak cari median yang genap? Memula data yang ke N bahagi 2 adalah aku kena cari dulu data yang ke N bahagi 2. So N bahagi 2 adalah 44 bahagi 2 sama dapat data ke 22. So lepas tu satu lagi awak kena cari data yang ke data yang ke 20. Kejap data yang ke N per 2 tambah 1. Okay, data yang seterusnya lah. Data ke 44. Data ke 23. So sekarang ni awak tengok kat mana data ke 23, kat mana data 22. So kat sini awak tak boleh nak tengok kan, sebab kita tak ada sebab kita tak ada kekerapan longgokan. So bila kita tak ada kekerapan longgokan, payah kita tengok mana data yang ke 22 dengan mana data yang ke 23. So sekarang ni awak just buat je kekerapan longgokan, tambah satu table kat sini. Ataupun awak nak buat balik data kekerapan ni pun, kekerapan longgokan ni pun tak apa juga, boleh je. So tambah kekerapan longgokan kat sini. So kalau kat sini 3, kekerapan longgokan dia 3. Lepas tu kekerapan longgokan seterusnya adalah 3 tambah 5. So akan dapat 8. Kekerapan longgokan seterusnya 8 tambah 6 14. 14 tambah 8 akan dapat 22. Lepas tu 22 tambah 12 dapat 34. Tambah lagi 7 dapat 41 kat sini. Lepas tu tambah lagi 3 dapat 44 dekat yang last sekali. So cari je kat mana data yang ke-22 dan data yang ke-23. So data yang ke-22 awak adalah pada kekerapan longgokan terletak dekat sini, yang ke-22. Untuk data yang ke-23 dia letak dalam kat sini. Okay, so awak tengok 22 ni dia duduk pada skor yang mana? So dia duduk pada skor 5. So awak punya data yang ke-22 adalah sama dengan 5 kan? So data yang ke-23 adalah terletak dalam ni, di mana dalam ni adalah skor 6. So letak skor 6 kat sini. Sekarang ni nak cari median awak, bukan sampai sini je. Awak kena kira titik tengah bagi data yang awak dapat tu. Median yang pertama adalah 5. Median yang kedua adalah satu lagi tak adalah 6. So awak kira titik tengah dia, awak bahagi dengan 2, awak akan dapat sama dengan 5.5. Okay, so ni adalah awak punya median. So settle dekat sini. Sekarang ni settle median, awak akan tengok pada julat pula. Okay, julat macam mana nak kira? Julat senang je. Sebab ni kan data tak terkumpul. So awak boleh tengok yang mana kecil mana besar. So nilai besar tolak dengan nilai kecil. So 8 tolak 2. 8 tolak 2 sama dengan 6. So ni julat awak. So settle dekat julat. Sekarang ni kita pergi tengok kepada soalan seterusnya. Yang dalam soalan ni dia nak apa? Julat dah settle. So sekarang dia nak variance. So macam mana nak kira variance bila kita ada data, bila kita ada jadual kekerapan ni? So senang kalau awak buat table. Okay, kejap saya buat table dulu.
Okay, awak buat table. Sekejap Kat sini adalah skor, iaitu X kita. X tu adalah kita punya data. Lepas tu kita masukkan skor yang ada kat dalam jadual kegerapan ni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, settle X yang ni. Lepas tu sekarang kita masukkan frekuensi kegerapan kita, iaitu frekuensi sama juga dengan F. Masukkan frekuensi kita. Yang ni. Ni frekuensi kita. 3, 5, 6. 6, 8, 12, 7, 3. Okay, settle yang ni. So, sekarang kita nak cari variance. So, nak cari variance, step dia, awak tengok saya letak kat sini formula variance. Sebelah kanan saya letak formula variance. Untuk data, untuk yang ada jadual kegerapan macam ni, dia punya formula adalah macam ni formula dia. So, sekarang ni awak kena cari yang kat dalam ni dulu. X tolak mu tu, iaitu X tolak dengan min kita. X tolak min. Lepas tu awak kira. So, awak ada min awak tadi, iaitu min awak sama dengan 5.23. So, X awak kat sini. Setiap ni. Ni setiap X awak. So, 2 tolak dengan 5.23. 5.23. So, awak akan dapat 3.23. So, 3 tolak dengan 5.23 tolak 2.23. So, 4 tolak dengan 5.23 awak akan dapat 1.23. Seterusnya awak buat benda yang sama juga. So, sampai dapat macam ni value. Lepas tu kemudian awak dah settle yang bahagian X tolak dengan min tu. Awak kena kuasa 2 kan yang awak dapat kat dalam X tolak min tadi. So, macam mana nak kuasa 2? Guna je calculator. Awak ambil value ni, awak tekan kuasa 2 tu. Kalau awak tak boleh guna tu, awak boleh buat macam ni. 3, 2, 3 kalau kuasa 2 kan. Macam ni. 3, 2, 3 darab dengan 3, 2, 3. So, awak akan dapat juga jawapan yang sama. Macam tu. Okay. Sekarang, kira pakai, boleh kira pakai calculator je lagi senang. So, awak akan dapat 10.433, 4.973, 1.513, 0.053, 0.593, 3.133, 7.673. Okey, lepas tu yang seterusnya adalah F. Kena darab dengan F. Apa tu F? Kita punya kegerapan. So, setiap ni kita akan darab dengan F. So, macam mana nak darab? Pakai kalkulator juga. Yang 10.433 ni darab dengan 3, awak akan dapat 31299. Yang seterusnya awak akan dapat 24865. Yang ni awak akan dapat 1.513 darab dengan 6 ni awak akan dapat 9.078. Lepas tu yang kat bawah 0.424, 7.116, 21.931. Lepas tu dapat 23019. So, awak dah settle yang ni kan?
Sampai sini. So, tugas awak yang seterusnya adalah untuk kira jumlah kat sini. Ni, awak tambah semua ni. Yang ni tambah yang ni, 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 tambah yang ni. Semua tambah. Lepas tu, awak letak jumlah dia kat tepi tu. Kat dalam kotak kat bawah ni. Okay. So, dapat kat sini, settle yang ni, baru settle sampai sini. Macam mana nak cari variance? Nak cari variance, awak baru settle yang dalam table ni semua, awak baru settle dekat bahagian atas. Tak settle lagi bahagi dengan N tu. So, sekarang ni, ambil yang ni, yang awak dah settle bahagian atas tu kat sini. 117.732 tu, bahagikan dengan N. Iaitu, N sama dengan itu berapa tadi? Sekejap saya blur. N kita sama dengan 44. So, kiralah awak akan dapat 2.676. Okay, so settle variance. Sekarang nak kira sisihan piawai pula. Okay, nak kira sisihan piawai, senang je. Punca kuasa bagi variance awak iaitu 2.676. So, awak akan dapat 1.636. So, settle untuk soalan 4 ni. Ni awak punya jawapan. Okey. Sekarang kita tengok. Untuk soalan 5 ni, saya nak awak buat sendiri. Okey, cuba sebagai tutorial. Okey, sekarang kita tengok kepada soalan yang ke-6. So, soalan yang ke-6 ni, dia berkait dengan jadual kekerapan data terkumpul. Di mana data terkumpul ni saya dah ajarkan, dia adalah berkait dengan selang kelas. Data terkumpul ni dia ada selang kelas, sebab tu kita panggil sebagai data terkumpul. Okey, kita tengok soalan dia. Untuk soalan yang ke-6 ni, cakap jadual berikut menunjukkan kekerapan taburan bagi bilangan pesanan makanan yang diterima setiap hari selama 50 hari di sebuah kedai kek. Cari mod. Okey, ni saya tersilap tertinggal. Patutnya bukan mod saja, mod kelas. Mod kelas, mean, median, julat, variance dan sisihan piawai bagi taburan data tersebut. So, sekarang dia cakap kedai tu dia terima tempahan makanan selama 50 hari kat kedai kek. So, dalam masa setiap hari tu, berapa pesanan yang dia dapat? So, sekarang ni dia tengok berapa dalam sehari berapa pesanan makanan yang dia dapat, dan sampai 50 hari dia record, dan sampai 50 hari tu dia tanda dan jadilah kekerapan ni. Okey. So, maksudnya bilangan pesanan dan maksud kalau saya nak olah jadual yang dibagi ni, table ni, maksud dia macam ni. Untuk pesanan dalam masa sehari tu, kalau ada untuk pesan yang orang ada sorry saya ulang balik. Dalam masa sehari tu, bilangan pesanan yang start daripada 10 sampai 12 pesanan dia berapa hari? 4 hari. Dalam masa 50 hari tu ada 4 hari yang bilangan pesanan bermula daripada 10 hingga 12. Lepas tu dalam masa 50 hari tu juga ada 12 hari di mana pesanan tu ada 13 pesanan hingga 15 pesanan. Dan dalam masa 20 hari daripada dalam 50 hari tadi tu ada 20 hari yang pesanan dia ada 16 hingga 18 pesanan, dan seterusnya 14 hari di mana pesanan tu ada 19 hingga 21 pesanan, bilangan pesanan awak tu. Okey. So, maksudnya sekarang ni bilangan hari dalam kita punya soalan ni adalah kekerapan kita. Okey, kekerapan bagi jadual taburan kita ni. So, sekarang kita teruskan dengan apa yang soalan nak. Soalan nak cakap nak mod kelas. So, mod kelas macam mana nak cari? So, nak cari dia adalah kena tengok kekerapan mana, mod kelas mana yang mod dia, yang kekerapan dia paling tinggi. Maksudnya dia kerap berulang banyak kali. So, awak boleh tengok mod kelas. Awak check pada kekerapan. So, kekerapan mana yang paling besar kat sini? So, awak boleh tengok, kita boleh nampak 20. So, data apa? Kelas mana yang paling terbesar sekali?
16 hingga 18. So ni adalah awak punya mode. Okay, so teruskan dengan min. So min macam mana nak buat? Kita kena, untuk data terkumpul cara dia lain sikit. Dia bukan macam yang data tak terkumpul di mana kita boleh darab je. Kalau untuk data terkumpul ni, kita kena cari titik tengah bagi setiap selang kelas ni. Titik tengah ni kan. So macam mana nak buat? Saya senang je. Memula awak kena buat jadual dahulu. So bila buat jadual, senang je awak nak kira. Awak tak perlu susah-susah nak type, nak buat sesuatu. Sekali bila awak buat jadual macam ni, awak boleh guna untuk kira variance terus. So order awak punya bilangan pesanan kita adalah kita punya data. So sebab tu saya tulis X kat sini. So 10 hingga 12, 13 hingga 15, 16 hingga 18, 19 hingga 21. Okay, sekejap saya baiki. Ni kalau ada tak faham, boleh tanya saya secara personal tau. Kalau awak nak tanya dalam grup boleh, nak DM saya secara personal pun boleh. Okay, so sekarang ni macam mana nak cari min? Awak kena ada kekerapan, awak kena ada titik tengah kan. So dah ada kekerapan. Sekarang cari titik tengah dulu. Titik tengah kita simbol dia adalah XT kecil kat bawah. Titik tengah T tu. Okay, so macam nak kira titik tengah? Awak kena tengok dekat selang ni, kira dia punya titik tengah. Contoh 10 hingga 12, so titik tengah dia adalah 10 campur 12 bahagi 2. So awak kira-kira awak akan dapat sama dengan 11. Untuk yang ni, untuk yang seterusnya 13 hingga 15, 13 campur 15 bahagi dengan 2, awak akan dapat sama dengan 14. Lepas tu 16 tambah 18 bahagi 2 dapat 17. Kat bawah ni awak akan dapat sama dengan 20. So awak dah dapat awak punya XT awak, iaitu titik tengah. Okay, so dah settle titik tengah. Lepas tu kita kena ada frekuensi kan, iaitu kekerapan kita F. Kekerapan ni adalah frekuensi dan simbol dia adalah F. Nak simbol lain pun boleh, tu ikut suka hati awak, tapi yang pasti jangan tersilap lah. Tapi saya cadangkan awak guna je F ni. Lepas tu just copy je 4, 12, 20, 14. So sekarang ni awak dah settle isi dalam jadual ni. So sekarang soalan dia nak kira min kan. So macam nak kira min? Min awak macam ni sebenarnya. Awak kena darab setiap titik tengah dengan setiap kekerapan awak tadi. Setiap XT dengan setiap F, awak darab. Lepas tu awak tambah dia semua tu. Lepas awak darab tadi, awak akan bahagikan dengan jumlah data awak. So jumlah data awak berapa? 50 kan. Jumlah data awak, N awak adalah sama dengan 50. So awak darab, lepas tu tambah, awak kena bahagi dengan 50. So nak kira min macam ni. 11 darab dengan 4 tambah dengan 14 darab 12 tambah dengan 17 darab 20 tambah dengan 20 darab 14. Lepas tu bahagi dengan kita punya N, iaitu 50. Awak akan dapat 832 per 50 dan jawapan dia akan dapat 16.64. So ni awak punya min. Sekarang ni kita nak cari apa pula? Dah settle min, nak cari median pula. So senang je nak cari median. Okay, dalam median awak tengok sekejap. Memula cara nak cari median kan kita kena susun. Tapi sekarang ni sebabkan kita punya ni dah jadi ni adalah data terkumpul, so kita tak boleh nak susun. So cara dia, kita kena cari data mana yang data tengah dia. Yang mana data tengah? So cara nak cari data tengah, just bahagikan dengan sekejap
Kejap. Okay, so cari yang tengah dia. Kat mana nak cari tengah? Kita ikut cara yang ni. Kita kena cari, sebabkan dia adalah nombor yang ganjil. Sorry tahu lama. Disebabkan dia nombor ganjil. Disebabkan dia nombor genap, awak kena cari data yang ke n bahagi 2 dan awak kena cari data ke n bahagi 2 tambah 1. So awak akan dapat data yang ke n awak adalah 50. So data yang ke 25 kan. Sekarang ni data yang ke-25 yang awak perlukan, dan data yang seterusnya adalah data yang ke 26. Kiranya awak boleh tengok, kalau awak dah dapat kat sini satu yang n bahagi 2 tu, awak dapat, contoh awak dapat 25. So data yang seterusnya awak perlukan tu adalah data ke-26 lah, sebab dia mengambil yang sebelah je, tak ambil yang lain dah. Dia akan ambil yang nombor selepas dia. So data ke-25 dengan data ke-26. Macam mana nak tahu data ke-25 dan 26? So kita boleh guna kekerapan longgokan. So macam mana nak guna kekerapan longgokan? Cara nak kira kekerapan longgokan pun kita dah tahu. So nak kira kekerapan longgokan 4, ni kan kita punya kekerapan. So kekerapan yang untuk 10 hingga 12 adalah 4. So kekerapan longgokan pun 4. So yang seterusnya adalah 4 campur dengan 12. Jadi 16. Lepas 16 campur dengan 20 jadi 36. Campur dengan 14 jadi 50. So sekarang ni cakap dia nak data yang ke-25 dan 26. Tengok dia ada dalam selang yang mana. Sekarang ni soalan kita kena cari, untuk nak cari median, kita kena cari kelas median dia dulu. Daripada formula data ke n bahagi 2 dengan data n bahagi 2 tambah 1 ni. So kita kena cari kelas median dahulu untuk data terkumpul ni kan. So kelas median dia adalah, nak tengok kat mana kelas median dia. Kita tengok data yang ke-25 dengan 26. So data ke-25 dengan 26 duduk dalam mana? Kalau kita tengok selang 10 hingga 12 ni, dia ada sampai data yang ke-4 je. Yang selang 13 hingga 15 ni, dia ada sampai data yang ke-16. 16 sampai 18 dia ada data sampai ke 36. So kat dalam ni lah ada data ke-25 dan data ke-26. So kelas median kita adalah 16 hingga 18. So kita punya kelas median. So yang ni kelas median kita. So kalau macam awak rasa takut tertinggal, awak boleh, takut tak ingat, awak boleh highlight lah dekat dalam table ni untuk ingatkan yang ni kita punya kelas median. Ataupun awak tulis 16, ataupun awak tulis 16 hingga 18 kita punya kelas median. So sekarang ni dah settle untuk cari kelas median saja. Untuk kira median bagi data terkumpul ni, dia ada formula kan. So formula dia adalah M sama dengan B. M ni adalah median tambah dengan C N bahagi 2 tolak dengan L bahagi dengan FM. So B ni adalah kita punya sempadan bawah bagi bagi kelas median. So kelas median adalah 16 hingga 18 kan. So ni adalah, kat sini adalah kita punya sempadan bawah. So sempadan bawah dia nak cari macam mana? Kira titik tengah bagi 15 dan 16. So 15 campur 16 bahagi 2 awak akan dapat 15.5. So ni adalah sempadan bawah awak bagi kelas median awak. So sempadan bawah adalah sama dengan 15.5 tambah dengan C. C ni apa? C ni adalah saiz selang kelas kita. So macam mana nak kira saiz selang kelas? Awak kira lah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Awak kira dengan tangan berapa saiz selang kelas awak. So bila kita kira, kita akan dapat untuk soalan ni, dia punya C iaitu selang kelas dia sama dengan 3.
Lepas tu buka kurungan N bahagi 2. So N kita ada sama dengan 50. Kita punya bilangan data bahagi dengan 2. 2 ni memang dalam formula dia dah. Lepas tu L ni apa? L ni adalah kita punya kekerapan longgokan sebelum kelas median punya kekerapan longgokan. So kita tengok kelas median. Ni kelas median kan? Ni kelas median 16 hingga 18 tu. Lepas tu dia punya kekerapan longgokan dia adalah 36. Dia nak yang sebelum, iaitu 16. So masukkan 16 kat sini, tutup kurungan per dengan FM. FM ni apa? FM ni adalah kekerapan bagi kelas median. So tengok kelas median balik, kekerapan dia berapa? 20. So isi 20 kat sini. Lepas tu awak kira je pakai kalkulator. Awak akan dapat 16.5. So settle awak punya median. Ni jawapan median awak. So sekarang ni kita tengok kepada variance pula. Okay, variance. Okay, variance ni awak kena naik kepada table balik. Naik kepada table balik. Oh, sorry sekejap. Sekejap. Okey, pergi pada table. So sekarang ni kalau ikut formula variance untuk awak punya ni, variance adalah fx t tolak dengan min kuasa 2 n. So beza yang dengan data tak terkumpul adalah X ni kita tak guna data biasa sebab kita ada dalam ni kita guna selang kelas. Untuk data terkumpul ni kita kena tolak dengan dia punya, kita kena tolak min tu dengan dia punya titik tengah. So kita dah kira titik tengah tadi kan. So settle titik tengah, kita dah kira titik tengah kat sini. So sekarang ni kita kena buat titik tengah ni tolak dengan min setiap titik tengah. So setiap titik tengah yang ni 11, 14, 17, 20 ni kena tolak dengan min kita. Min kita adalah sama dengan 16.64 kan. So tolaklah 11 tolak dengan 16.64, awak akan dapat negatif 564. Lepas tu 14 tolak dengan 16.64, awak akan dapat negatif 264. Lepas tu yang kat bawah ni 17 tolak dengan 16.64, awak akan dapat sama dengan 0.86. Lepas tu untuk 20 awak tolak dengan 16.64, 20 kat sini ni, awak akan dapat sama dengan 3.36. Okey, kemudian apa yang kena buat adalah kuasa 2 kan value setiap ni. Yang awak dah tolak tadi tu, awak kuasa 2 kan dia. So kuasa 2 dia awak akan dapat, yang atas ni awak akan dapat 31.81. Yang ni awak akan dapat 6.97, 0.13, 11.29. So lepas tu awak dah settle yang ni, awak kena kira pula di mana setiap value ni awak kena darab dengan frekuensi dia. So saya tulis dulu. Okay. So kira-kira yang ni awak kena darab dengan frekuensi dia, yang ni awak darab dengan frekuensi dia, yang ni awak darab dengan frekuensi dia. Macam tu. So awak akan dapat kat atas ni 127 darab dengan 24. 127.24, 83.64, 2.6. Lepas tu 158.06. So tak settle lagi kat sini. Tambah satu lagi table kat sini dan kira jumlah bagi awak punya ni. So awak kira-kira yang ni tambah yang ni tambah yang ni tambah yang ni, awak akan dapat 371.54. So dapat yang table 371, dapat 371.54 tu jumlah dia. Maksudnya awak baru dapat yang bahagian atas ni. Awak tak dapat lagi variance. So awak dah ada nilai yang atas tu 371.54 bahagi dengan N, iaitu sama dengan
sama dengan 50. So kira-kira awak akan dapat variance sama dengan 74308. Okey, awak boleh nak ambil awak kena ambil sekurang-kurangnya 2 titik perpuluhan. So sekarang awak dah kira variance. Next step adalah kira sisihan piawai. Nak kira sisihan piawai, senang je. Awak kena buat punca kuasa. So punca kuasa 74308. Awak kira-kira punca kuasa 7.4308 tu awak akan dapat 2.726. So settle untuk awak punya soalan kat sini. So sekarang ni median dah settle. Julat variance. Oh, julat tak ada kan? Julat tak sempat lagi, tak ingat nak kira, tertinggal. So julat tak apa, dia tak ada masalah sangat julat ni. So macam mana nak kira julat? Formula julat adalah untuk data terkumpul ni, awak kena cari dulu kelas kecil dan kelas terbesar. So kelas kecil awak adalah 10 hingga 12 dan kelas terbesar awak 19 hingga 21 kan. So bagi kelas terkecil awak kena cari sempadan bawah. Lepas tu untuk kelas terbesar kena cari sempadan atas. So formula dia yang sempadan atas untuk kelas terbesar ni kena tolak dengan sempadan bawah kelas terkecil. So cari dulu sempadan dia. So kat sini sempadan dia adalah 21.5. Yang atas ni sempadan dia adalah sama dengan 9.5. So formula dia adalah yang 21. Formula dia yang besar ni tolak dengan yang kecil. So baru dapat julat tu. So kira je 21.5 tolak dengan 9.5, awak akan dapat sama dengan 12. So ni jawapan julat awak. So settle semua. Okay. So settle untuk soalan 6. Ni awak punya ni. So kita tengok ada soalan 7. So soalan 7 berkait dengan data terkumpul juga. Yang ni saya nak buat sendiri. So setakat tu saja untuk video tutorial kali ni, tutorial yang pertama. Kalau ada apa masalah boleh DM saya ataupun boleh tanya dalam grup. Mana-mana je boleh. Okey, setakat tu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.